Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan resepi kek pisang yang lembap, lembut dan gebu. Saya akan kongsikan juga beberapa tips penting untuk menghasilkan kek pisang yang sedap walaupun menggunakan bahan yang biasa ada di dapur sahaja. Untuk resepi hari ini, saya gunakan 1,5 cawan tepung naik sendiri. Saya sukat dengan menggunakan cawan metrik dan saya timbang juga menjadikan sukatannya 190 gram. Kalau anda gunakan tepung gandum, boleh juga tapi anda kena tambah 1 sudu kecil metrik serbuk penaik iaitu baking powder, 1 TSP ya. Masukkan juga 1 sudu kecil soda bikarbonat ataupun disebut sebagai baking soda. Untuk resepi kek pisang ni, tak kisah sama ada anda gunakan tepung gandum ataupun tepung naik sendiri, anda mesti masukkan soda bikarbonat. Ayatkan tepung dan kalau ada ketulan begini, anda tekan-tekan sedikit. Ketepikan bahan ayak. Ini bahan wajib yang mesti ada iaitu pisang dan dalam resepi ni saya gunakan pisang emas. Boleh juga kalau nak gunakan pisang berangan. Pisang emas yang saya gunakan ni saiznya kecil sahaja. Jadi saya akan gunakan antara 6 hingga 7 biji pisang. Kalau pisang yang bersaiz besar, mungkin anda akan gunakan antara 4 hingga 5 biji sahaja. Lecekkan pisang. Bila dah lecek tu, kita akan sukat untuk dijadikan secawan. Untuk penggunaan gula pula, saya akan gunakan secawan gula perang dan saya timbang juga menjadikan sukatannya 150 gram. Gula perang ni akan menjadikan kek pisang kita lebih lembap dan juga kurang manis. Kalau tak ada, anda boleh juga gunakan gula kasta. Masukkan gula ke dalam mangkuk pengadun. Bagi penggunaan telur pula, saya akan gunakan 4 biji telur yang bersaiz besar iaitu sama ada grade A ataupun grade B. Grade ni merujuk kepada saiz telur, bukannya kualiti telur tu. Tapi sebaik-baiknya anda gunakan telur yang baru dan masih lagi segar dan telur ni mesti berada dalam keadaan suhu bilik, bukannya dari peti sejuk. Masukkan sekali ke dalam mangkuk pengadun. Saya akan pukul dengan menggunakan mixer sehingga adunan menjadi ringan, kembang dan sedikit berbuih. Anggaran masa bergantung pada jenis mixer yang anda gunakan. Macam di sini, saya pukul anggaran masa 5 minit. Dia berkeadaan seperti ni ya. Gula tu dah hancur dan telur tu akan jadi berbuih di permukaannya seperti ini. Kalau anda nak gunakan blender pun boleh. Tapi masa yang diambil mungkin akan lebih lama lagi. Iaitu antara 6 hingga 8 minit. Untuk resepi ni, saya akan menggunakan secawan minyak jagung. Dan saya juga timbang menjadikan sukatannya 175 gram. Boleh juga kalau anda nak gunakan minyak masak, tapi penggunaan minyak jagung akan membuatkan kek pisang lebih lembap dan lebih sedap. Kalau anda nak gunakan mentega yang dicairkan pun boleh. Seterusnya, kita akan sambung lagi memukul sehingga sebati. Untuk step ni tak perlu lama, sekadar sebati sahaja antara 1 hingga 2 minit. Langkah seterusnya, saya akan masukkan secawan pisang yang telah pun dilecek. Pisang ni tadi saya pun dah timbang dan sukatannya adalah 230 gram. Ni bahagian yang berwarna gelap di atas ni sebab tadi saya lecek lebih awal ya. Jadi dia akan bertukar warna sedikit. Saya juga akan masukkan setengah sudu kecil garam iaitu setengah TSP sebab tadi kita gunakan minyak jagung. Jadi kita masukkan garam tu untuk menaikkan rasa lemak pada kek pisang tu. Bagi penggunaan esen pula, saya suka gunakan esen vanila sebanyak 1 sudu kecil iaitu 1 TSP. Kalau anda nak gunakan esen pisang pun boleh. Dan sambunglah lagi memukul hingga sebati. Untuk step ni pun tak perlu lama, anggaran 1 hingga 2 minit sahaja. Bila nampak sebati, terus matikan mixer. Sekarang saya akan masukkan bahan ayak tadi sedikit demi sedikit. Tapi kali ni saya tak gunakan mixer lagi. Saya akan gunakan spatula dan mengacau hingga sebati. Step ni pun tak perlu lama. Bila dah nampak sebati, berhenti mengacau. Masukkan baki tepung tadi dan ulangilah proses yang sama sehingga habis semua tepung. Saya masukkan tepung ni secara berperingkat sebanyak 2 kali sahaja. Proses mengadun tepung ni tak perlu terlalu lama sebab kalau lama sangat kita kacau,
nanti kek tu akan terhasil gelembung udara yang banyak pada bahagian dalamnya. Dan kek juga akan jadi keras. Saya gunakan loyang yang bersaiz 8x8 inci dan greasekan dengan sedikit mentega supaya kek tu tak melekat pada loyang nanti. Pastikan semua bahagian kita telah pun grease dengan sempurna. Kemudiannya, saya akan alaskan dengan kertas baking pula. Kertas baking ni anda boleh beli di kedai bakery ya. Ni baki mentega yang lekat pada berus tu, saya sapukan juga pada kertas baking tadi. Kertas baking ni saya lebihkan bahagian kiri dan kanan untuk memudahkan kita keluarkan kek nanti. Kalau ada pengepit, boleh juga kepit di hujung ni ya. Curahkan adunan kek pisang tadi ke dalam loyang. Waktu ni anda dah boleh sambil-sambil panaskan oven dulu. Untuk hiasan di atas kek, saya akan gunakan pisang yang dihiris secara nipis. Tips penting untuk hirisan pisang ni, pastikan anda hiris senipis yang boleh. Sebab kalau anda hiris tebal, selepas kek masak, hirisan pisang tu akan tenggelam ke dalam kek. Ni saya nak tunjukkan kepada anda, ketebalan pisangnya lebih kurang begini ya. Dan pisang ni, anda jangan susun lagi ke atas kek. Sebab, kalau anda susun awal pun, pisang tu nanti akan tenggelam juga. Hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk membuang lebihan udara jika ada. Selepas dah hentakkan loyang tu, anda boleh susun kepingan pisang mengikut kreativiti sendiri. Sebaik saja selesai menyusun pisang, oven kita pun dah panas dan bakarlah kek sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Api atas dan bawah, kipas oven saya offkan. Selepas masa membakar tamat, keluarkan kek daripada oven. Saya akan tusukkan lidi pada bahagian tengah kek. Jika lidi keluar bersih, bermakna kek kita telah pun masak sempurna. Jika sebaliknya, anda kena teruskan lagi membakar kek sehingga kek betul-betul masak. Satu lagi keadaan yang menunjukkan kek kita telah pun masak adalah bahagian tepinya akan renggang sedikit seperti ini. Saya biarkan lebih kurang 5 minit barulah saya akan keluarkan kek daripada loyang. Permukaan kek ni dia akan jadi perang sedikit pada bahagian atasnya sebab tadi kita gunakan gula perang. Kalau anda tak nak terlalu perang, pada 10 minit terakhir anda membakar kek, buat setting api bawah sahaja. Tapi saya suka keadaan kek yang seperti ni. Saya biarkan kek ni suam sedikit, barulah sedia untuk dipotong. Waktu ni memang harum semerbak dengan bau kek pisang tu. Seperti yang saya sebutkan awal-awal tadi, kek pisang ni teksturnya lembap, lembut dan juga gebu. Dan rasanya juga sangat sedap. Kalau anda peminat kek pisang, anda mesti cuba resepi ni. Kek ni, dia boleh bertahan sehingga 3 hingga 4 hari pada suhu bilik. Tapi kalau di rumah saya, masuk hari kedua tu dah habis dah. Beginilah tekstur di dalam kek pisang kita. Anda jangan lupa cuba ya. Selamat mencuba semua. Siap.